Salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya Chong Limin dari SJKC Tai Hong Skudai dan Dr. Muhammad Hadi Muhammad Kasran dari IPG Kampus Bahasa Melayu. Hari ini kami ingin membentangkan kajian kami yang bertajuk Pembelajaran Kooperatif dalam Pengajaran Karangan Fakta Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Berdasarkan pendapat Arif Khairul dan Kamaruzaman pada tahun 2012, penulisan karangan fakta merupakan karangan yang ditulis berdasarkan fakta yang tepat dan logik. Menurut Tuan Azrina pada tahun 2013, hampir semua kertas peperiksaan di negara ini memerlukan murid menjawab dalam bentuk tulisan dan ada juga yang memerlukan jawapan dalam bentuk ayat yang panjang seperti karangan. Pembelajaran kooperatif didefinisikan sebagai model pembelajaran yang memerlukan murid yang mempunyai pelbagai kebolehan bekerjasama dalam kumpulan untuk mencapai maklumat bersama. Pengaplikasian kaedah pembelajaran kooperatif selaras dengan sistem pendidikan kini yang menekankan keterlibatan murid dalam proses PDPC. Melalui pembelajaran kooperatif, murid boleh berkongsi idea bersama rakan dalam kumpulan dan boleh saling membantu antara satu sama lain. Penyataan masalah. Pertama, kajian Cher, Danaria dan Fazila mendapati bahawa pencapaian murid dalam karangan masih kurang memuaskan disebabkan sikap murid yang kurang berminat. Yang kedua, kekurangan isi dan pengulangan isi yang hampir sama dalam karangan. Yang ketiga, berdasarkan kajian Noh Hashima dan Adriana Santa pada tahun 2016, masalah penulisan yang kerap berlaku seperti kekeliruan penggunaan imbuhan, kesalahan kosakata dan kesalahan penggunaan kata ganti nama diri. Guru yang masih mengekalkan kaedah pengajaran konvensional juga menyebabkan masalah penulisan dalam kalangan murid turut berlaku. Penyataan masalah seperti di atas telah mendorong penyelidik untuk menjalankan kajian ini. Tujuan kajian ini ialah mengenal pasti keberkesanan kaedah pembelajaran kooperatif dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis karangan fakta bahasa Melayu. Objektif kajian yang pertama, mengenal pasti perbezaan yang signifikan skor mil ujian pra bagi kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. Yang kedua, mengenal pasti perbezaan signifikan skor mil ujian pos bagi kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. Yang ketiga, mengenal pasti perbezaan signifikan skor mil ujian pra dan ujian pos bagi kumpulan kawalan. Yang keempat, mengenal pasti perbezaan yang signifikan skor mil ujian pra dan ujian pos bagi kumpulan rawatan. Soalan kajian pertama, adakah terdapat perbezaan yang signifikan skor min ujian pra bagi kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan? Yang kedua, adakah terdapat perbezaan yang signifikan skor min ujian pos bagi kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan? Yang ketiga, adakah terdapat perbezaan yang signifikan skor min ujian pra dan ujian pos bagi kumpulan kawalan? Yang keempat, adakah terdapat perbezaan yang signifikan skor min ujian pra dan ujian pos bagi kumpulan rawatan? Hipotesis kajian. Hipotesis Nu yang pertama, tidak terdapat perbezaan signifikan skor min ujian pra bagi kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. Hipotesis Nu yang kedua, tidak terdapat perbezaan signifikan skor min ujian pos bagi kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. Hipotesis Nu yang ketiga, tidak terdapat perbezaan signifikan skor min ujian pra dan ujian pos bagi kumpulan kawalan. Hipotesis Nu yang keempat, tidak terdapat perbezaan yang signifikan skor min ujian pra dan ujian pos bagi kumpulan rawatan. Teori dan model kajian. Teori yang digunakan ialah teori konstruktivisme Socially Vygotsky dan model yang digunakan ialah model pembelajaran kooperatif. Yang ini merupakan kerangka konseptual kajian yang diubah sesuai daripada kajian SIN pada tahun 2006. Metodologi kajian. Reka bentuk kajian yang digunakan ialah pendekatan kuantitatif dan kaedah quasi-eksperimen. Sampel kajian terdiri daripada 32 orang murid tahun 6 di salah sebuah sekolah kebangsaan di Kuala Lumpur. Persempelan yang digunakan ialah persempelan bertujuan dan persempelan rawat berkelompok. Instrumen kajian ujian pra, ujian pos, rubrik pemakahan karangan dan RPH. Kesahan instrumen telah disemak dan disahkan oleh pensyarah pakar dalam bidang penyelidikan dan bahasa. Kajian rintis turut dijalankan kepada 32 orang murid tahun 6 di sekolah kebangsaan yang terletak di Petaling Jaya. Kebolehpercayaan boleh diperoleh melalui nilai indeks kesukaran iaitu 0.46 yang merupakan soalan aras sederhana. Instrumen kajian juga mempunyai nilai indeks diskriminasi 0.41
yang menunjukkan instrumen sangat baik dan diterima. Nilai alpha combat pula 0.89 yang merupakan tahap kepercayaan yang baik. Proses pengumpulan data. Yang pertama, memohon kebenaran daripada pihak sekolah. Yang kedua, memberi taklimat. Yang ketiga, memberi ujian pra kepada murid. Yang keempat, kedua-dua kumpulan murid telah diajar karangan fakta dengan menggunakan kaedah pembelajaran yang berlainan sebanyak 4 kali. Selepas itu, mereka menjalani ujian pos. Dan akhirnya dapatan kajian dianalisis dengan menggunakan SPSS versi 25. Yang ini merupakan prosedur penganalisisan data. Pengkaji telah menggunakan SPSS versi 25 untuk menganalisis statistik deskriptif dan statistik inferensi. Yang ini merupakan dapatan untuk menjawab soalan kajian yang pertama. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan skor min ujian pra bagi kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan? Berdasarkan jadual pertama, skor min ujian pra bagi kumpulan kawalan lebih tinggi berbanding dengan kumpulan rawatan. Tahap penguasaan murid kumpulan kawalan dalam penulisan karangan fakta lebih tinggi jika berbanding dengan murid kumpulan rawatan sebelum rawatan diberikan. Berdasarkan statistik inferensi ini, nilai signifikan two-tier 0.504 menunjukkan nilai yang melebihi 0.05, maka hipotesis null pertama diterima, iaitu tidak terdapat perbezaan yang signifikan skor min ujian pra bagi kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. Yang kedua, yang ini merupakan dapatan untuk menjawab soalan kajian yang kedua. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan skor min ujian pos bagi kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan? Berdasarkan jadual yang pertama, skor min ujian pos bagi kumpulan rawatan lebih tinggi berbanding dengan skor min ujian pos kumpulan kawalan. Tahap penguasaan penulisan karangan fakta bagi murid rawatan lebih tinggi berbanding dengan kumpulan kawalan selepas rawatan diberikan. Berdasarkan statistik inferensi ini, nilai signifikan two-tier 0.022 merupakan nilai yang kurang daripada 0.05, maka hipotesis null kedua ditolak, iaitu terdapat perbezaan yang signifikan skor min ujian pos bagi kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. Seterusnya, yang ini merupakan dapatan dan perbincangan kajian untuk soalan kajian yang ketiga. Adakah terdapat perbezaan signifikan skor min ujian pra dan ujian pos bagi kumpulan kawalan? Jadual pertama ni menunjukkan skor min ujian pos bagi kumpulan kawalan lebih tinggi berbanding skor min ujian pra kumpulan tersebut. Terdapat peningkatan yang tidak begitu ketara dalam skor ujian pos murid kumpulan kawalan selepas mereka diajar karangan fakta dengan menggunakan kaedah konvensional. Berdasarkan statistik inferensi, nilai signifikan two-tier 0.014 merupakan nilai yang kurang daripada 0.05, maka hipotesis null ketiga ditolak, iaitu terdapat perbezaan yang signifikan skor min ujian pra dan ujian pos bagi kumpulan kawalan. Yang ini merupakan dapatan dan perbincangan kajian bagi soalan kajian keempat. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan skor min ujian pra dan ujian pos bagi kumpulan rawatan? Berdasarkan jadual ini, skor min ujian pos bagi kumpulan rawatan lebih tinggi berbanding skor min ujian pra kumpulan tersebut. Terdapat peningkatan yang amat ketara dalam skor ujian pos murid kumpulan rawatan selepas mereka diajar karangan fakta dengan menggunakan kaedah pembelajaran kooperatif. Berdasarkan statistik inferensi ini, signifikan two-tier 0.000 merupakan nilai yang kurang daripada 0.05, maka hipotesis null keempat ditolak, iaitu terdapat perbezaan yang signifikan skor min ujian pra dan ujian pos bagi kumpulan rawatan. Yang ini merupakan kesimpulan bagi keempat soalan kajian. Soalan kajian pertama berdasarkan analisis skor min ujian pra yang dilaksanakan, tahap pencapaian murid kumpulan kawalan dalam penulisan karangan fakta lebih kurang sama dengan murid kumpulan rawatan. Yang kedua, berdasarkan analisis skor min ujian pos yang dilaksanakan, tahap pencapaian murid kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan telah meningkat selepas menjalani proses intervensi. Soalan kajian yang ketiga, berdasarkan analisis skor min ujian pra dan ujian pos murid kumpulan kawalan, kaedah konvensional tidak membawa peningkatan yang ketara terhadap tahap pencapaian murid dalam karangan fakta. Kerana terdapat perbezaan nilai purata antara skor ujian pra dan skor ujian pos hanya sebanyak 2.313.
Soalan kajian keempat, berdasarkan analisis skor min, ujian pra dan ujian pos murid kumpulan rawatan, kaedah pembelajaran kooperatif telah membawa peningkatan yang sangat ketara terhadap tahap penguasaan murid dalam kalangan fakta kerana terdapat perbezaan nilai purata yang tinggi iaitu sebanyak 5.438. Yang ini merupakan implikasi pengetahuan. Kajian ini dapat memberi pengetahuan tentang cara mengaplikasikan kaedah pembelajaran kooperatif dalam PDP kalangan fakta kepada guru. Implikasi praktikal, guru boleh mengimplikasikan kaedah ini dalam kalangan murid sekolah rendah dan sekolah menengah yang masih tidak dapat menguasai penulisan kalangan fakta. Implikasi teori pula memang tidak dapat dinafikan bahawa terdapat kajian yang tidak menggunakan teori dan model. Contohnya kajian Yusfaizal dan Muhammad Isha pada tahun 2012 dan kajian Hashila dan Surya pada tahun 2008. Dan terdapat juga kajian yang menggunakan teori atau model. Contohnya kajian Salina pada tahun 2014 yang hanya menggunakan teori kognitif Gardner. Jadi kajian ini dapat mengisi kelompangan kajian tersebut. Yang ini merupakan cadangan kepada KPM. KPM boleh memberi khusus intensif mengenai kaedah pembelajaran kooperatif kepada guru bahasa Melayu. Kepada pihak sekolah pula, Ketua Panitia Bahasa Melayu seharusnya mengadakan bengkel penulisan karangan fakta dengan menggunakan kaedah pembelajaran kooperatif. Cadangan kepada guru pula, guru harus mewujudkan perkongsian pintar dengan guru yang mahir mengaplikasikan kaedah ini dalam PDPC Bahasa Melayu. Cadangan kepada kajian lanjutan, penyelidik lain harus menggunakan sampel yang tinggal di luar bandar atau pelajar institusi pengajian tinggi. Ini merupakan rujukan. Sekian, terima kasih.